Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Um, yang saya muliakan, yang berbahagia, Datuk Dr. Amin bin Senin, ya, founder ataupun pengasas CDL kita pada petang ini. Yang berbahagia, Dr. Haji Mustafa bin Abdul Majid, penasihat CDL kita, iaitu yang terdiri daripada Dr. mantan ya mantan KPP, Timbalan Rektor IPGM, Dr. Jamiah binti Muhammad, uh, KPP Kanan IPGM, bahagian akademik, iaitu Dr. Nazipah binti Syed Ismail, barisan urus dia yang diketuai oleh Cik Wani kita. Seterusnya, tuan-tuan dan perempuan, peserta-peserta khusus pada petang ini, sama ada yang sudah pun mendaftar ya untuk program Certified Instructional Coaching ini, dan juga uh, pendengar ataupun pengikut setia ya, program CDL kita yang ada di dalam uh, sesi pada petang ini. Saya mengalu-alukan kehadiran berbahagia Datuk Dr. Amin Senin dan juga semua peserta-peserta khusus. Seterusnya, sesiapa saja yang di luar sana yang dapat mengikuti program kita pada petang ini. Saya doakan tuan-tuan dan perempuan sentiasa sihat dan boleh meneruskan tugas masing-masing dengan sihat, selamat dan harmoni. Pada petang ini, tuan-tuan dan perempuan, kita akan mulakan satu sesi pengenalan berkaitan dengan Certified Instructional Coaching ini. Tetapi sebelum itu, saya bagi pihak majlis ini ingin menjemput yang berbahagia Datuk Dr. Amir Senin untuk memberi sepatah dua kata, seterusnya melaksanakan peluncuran lah untuk program CIC kita tahun 2024. Jadi tanpa melengahkan masa, saya dengan hormatnya mempersilakanlah Datuk Doktor untuk uh, memberikan ucapan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih Saudara Zul dan juga kepada Dr. Mustafa, Dr. Jamia dan juga Dr. Nazifah serta rakan-rakan yang lain, termasuk juga para peserta yang hadir pada program kita pada petang ini. Saya ucapkan tahniah kepada Dr. Zul dan pasukannya dan juga kepada para peserta yang terlibat dalam siri bimbingan instructional yang dilaksanakan oleh CDL ini. Saya sebenarnya merasa gembira sebab program ini telah dirancang lama. Saudara Mustafa dan juga Saudara Zul, saya tahu bekerja hampir setahun untuk menyiapkan modul dan juga sekaligus untuk merancang melaksanakan program ini. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, program bimbingan instructional CDL ini adalah salah satu program yang kita uh, rancang dan laksanakan dalam siri uh, misi yang kita buat dalam CDL, iaitu untuk meratakan perkongsian peluang pembelajaran profesional dalam kalangan warga pendidik dengan mewujudkan apa yang kita panggilkan professional pembelajaran profesional ataupun professional learning network. Satu kaedah untuk kita mempercepatkan perkongsian ini tanpa melalui banyak kerana birokrasi. Dan sebab itu kita laksanakan program ini dengan cara yang terbuka, yang kita katakan meratakan peluang pembelajaran kepada semua sesiapa yang berminat. Sebelum ini kita telah melancarkan
program CDL hands-on online lebih kurang 2 tahun yang lepas, dan pada ketika ini kita sudah ada 5 pusat untuk CDL hands-on online. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, sehingga setakat ini kita mempunyai peserta yang terkumpul daripada seluruh Malaysia lebih daripada 150,000 untuk menyertai program CDL hands-on online. Pada saya ini merupakan suatu kejayaan para guru untuk melaksanakan apa yang kita panggil sebagai gerakan atau inisiatif Cikgu Bantu Cikgu. Dan insya-Allah kita akan menambah lagi beberapa pusat untuk memastikan perkongsian profesional di kalangan guru sesama guru ini dapat kita percepatkan untuk melakukan perubahan yang sistemik. Tapi dalam masa itu, kami juga memikirkan satu pendekatan yang kita rasakan lebih baik dan lebih berdaya maju dari segi jangka panjang apabila kita dapat melatih guru-guru itu sendiri secara profesional. Bagaimana mereka boleh membantu rakan-rakan guru mereka sama ada yang berada di sekolah atau di tempat lain secara lebih teratur dan lagi sistematik. Sebab itu saya dengan rasa gembira menyatakan bahawa rakan-rakan coaching yang terlibat dalam program bimbingan instruksional yang kita luncurkan pada hari ini merupakan sekumpulan daripada professional instructional coach yang telah pun dilatih untuk membimbing rakan-rakan guru. Sebenarnya program ini telah dilaksanakan oleh IPG sebenarnya di peringkat IPG, tapi kita ingin memperluaskan dengan lebih cepat lagi dengan pendekatan secara hybrid, secara online dan juga secara bersemuka dengan tuan-tuan dan puan-puan dalam program ini yang mengambil mungkin masa yang agak panjang, tetapi kita berharap dengan adanya program ini akan dapat mempercepatkan latihan kepada rakan-rakan untuk menjadi seorang professional coach yang dalam konteks untuk kita certifications instructional coaching kepada guru-guru. Dan dengan harapan kami nanti, dengan langkah kami yang usaha kecil kami ini dapat membantu sistem pendidikan kita mempercepatkan rakan-rakan guru yang mempunyai certification dalam instructional coaching ini membantu rakan-rakan guru yang lain secara lebih profesional dan secara lebih teratur. Dan ini juga akan dapat meningkatkan apa yang kita panggil sebagai sijil pentaulian yang akan mengangkat kita punya otonomi profesional sebagai seorang guru. Dan jika sekiranya program ini berjalan dengan lancar, insya-Allah nanti banyak manfaat kepada sistem kita. Saya dipahamkan untuk kali ini permohonan yang kita dapat daripada tuan-tuan dan puan agak memberangsangkan, dan untuk mereka yang terlibat secara aktif partisipan dalam program ini, saya dimaklumkan untuk tahun ini kita ada 2 kohort. Saya tak tahu sama ada dalam ini ada kohort pertama atau kohort yang kedua, tapi kita ada 2 kohort yang kita rancang pada tahun ini. Sebab kita pun tidak ramai coach yang ada, tetapi kalau benar ini berterusan nanti insya-Allah akan kita lihat bagaimana kita boleh mempercepatkan kohort itu. Sebab itu pendekatan kita agak unik dalam professional coaching course ini. Peserta yang kita buka kepada yang berminat ada kepada 2 jenis, apa yang kita panggil peserta yang aktif. Peserta yang aktif ini mana dia akan mengikuti secara penuh itu punya program ini, lebih kurang dalam tempoh setahun itu sehingga mendapat certification, pentaulian yang akan kita berikan pertunahan yang profesional. Itu mengambil masa yang lama, dia ada dibuat secara hybrid, secara online, dan juga dia akan ada dia punya kerja kursus dan sebagainya untuk memastikan benda ini dapat diamalkan dalam hidup saja. Tetapi kita ada satu lagi peserta yang kita panggil peserta yang pasif. Pasif ini dia tidak ambil sepenuhnya.
Walau bagaimanapun peserta-peserta ini kita galakkan supaya mengikuti sesi-sesi perkongsian secara berkala, mungkin di tiap minggu ataupun tengok kalanya nanti, dan mereka ini tidak akan terlibat secara penuh program ini, dalam arti kata tidak akan buat uh, projek ataupun dan sebagainya, dan dia tidak akan berakhir dengan certification, tetapi mereka dapat ilmu dan pengetahuan dari perkongsian daripada rakan-rakan coach kita setiap sesi yang diadakan itu. So kita ada dua jenis. Yang ini kita ingin mempercepatkan dari segi kaedah kita. Dan untuk itu saya ucapkan tahniah lah kepada kumpulan coach yang terlibat ini, dan juga kepada tuan-tuan yang perempuan yang berminat untuk terlibat dalam professional coaching ini yang kita adakan, professional instructional coaching yang agak khusus. Dan saya berharap program ini akan berterusan dan memberikan banyak manfaat kepada sistem kita. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada saudara Mustafa dan juga saudara Zul yang berusaha lebih daripada setahun untuk menyediakan modul yang boleh kita manfaatkan daripada rakan-rakan kita. Saya tahu ada coaching yang lain. Di antaranya saya dimaklumkan Dr. Abdul Hadi pun terlibat juga ya. Zul ya. Ya, dan Betul, juga Datuk. beberapa Betul, Datuk. Ya, jadi terlibat ya. ya Uh, betul. dan dan coach-coach yang lain. Ini semuanya professional coach yang akan dapat membantu guru-guru kita. Dan saya berharap program ini akan berjalan dengan lancar. Dari semasa ke semasa saya akan terlibat juga dalam perbincangan-perbincangan, insya-Allah, yang boleh saya kongsikan pengalaman saya sebagai pendidik untuk memastikan sistem pendidikan kita ini benar-benar mempunyai pembimbing di kalangan sesama guru. Sekali lagi saya tekankan bahawa program ini adalah program mengukuhkan jaringan pembelajaran profesional di kalangan guru. Dalam tagline kita, cikgu bantu cikgu. Dalam erti kata yang lain, kita sebagai pendidik, sebagai guru yang ada di Malaysia ini, kitalah yang menggerakkan perubahan ini. Dan kitalah membantu rakan-rakan kita memajukan pendidikan ini. Dengan itu, saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim meluncurkan program bimbingan instruksional CDL ini, dan mudah-mudahan dia dapat dimanfaatkan dan dijayakan dengan baiknya. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih, Datuk. Banyak di atas ucapan kata-kata sebentar tadi. Maka dengan peluncuran itu, maka rasmilah uh, uh, program CIC CDL kita untuk tahun 2024 ini. Dan dengan kata-kata semangat serta info yang disampaikan oleh Datuk sebentar tadi, memberi satu uh, pengharapan kepada kita semua bahawa program ini akan berjaya, insya-Allah, ya. Dan sekali lagi terima kasih Datuk di atas perkongsian dan juga peluncuran sebentar tadi. Baiklah, sebelum saya teruskan dengan sesi yang pertama pada petang ini, saya ingin kongsikan tuan-tuan dan perempuan sedikitlah ya perjalanan ataupun plan perancangan kita kepada, terutamanya kepada kohort pertama ini ya, yang aktif participant ini, yang 30 orang yang akan menjadi kita calonkan sebagai, kita kata, certified instructional coach itu ya. Jadi saya akan sharekan ya screen ini sebentar. Baik, tuan-tuan dan perempuan, ini adalah, kita kata, perancangan lah program latihan kita ya, Certified Instructional Coaching CDL untuk tahun 2024 ya. Uh, ini adalah perancangan kita. Sekiranya ada apa-apa masalah ya yang terlibat di dalam perancangan ini, nanti kita akan beri makluman segera kepada tuan-tuan dan perempuan ya. Jadi kalau ditengok kepada jadual ini, jadual perancangan ini ya, yang pertama pada tarikh hari ini kita akan ada sesi bersama dengan yang berbahagia Datuk Doktor Haji Mustafa
sebentar lagi selepas ini. Lepas itu kita juga akan ada uh, perkongsian kedua pada 15 Mac dengan tajuk prinsip perkongsian. Kemudian pada 22 Mac 2024 ini, maknanya ada 2 hari ya, kita berkongsi di dalam bulan puasa. Ya, pada bilangan ketiga itu kita bimbingan kena pasti. Jadi kepada yang pernah mengikuti, sebenarnya uh, Dr. Haji Mustafa telah pun berkongsi ya, perkara ini pada mula-mula dulu kita perkenalkan CIC. Walau bagaimanapun, Doktor akan mengulang semula pada tarikh 15 dan 22 itu ya, sehinggalah kita rehatlah bulan puasa itu ya. Maknanya dalam bulan 4, bulan April kita berehat dan kita akan sambung balik pada 3 Mei dengan tajuk yang keempat di mana kitaran bimbingan belajar dan meningkatkan ya. Nanti kita akan maklumkanlah ya, Cik Wani akan maklumkan nanti, dan juga tajuk-tajuk yang seterusnya ya, iaitu tabiat amalan atau perbualan satu dan juga yang kedua. Dia ada 2 slot di situ, iaitu pada 10 Mei dan juga 17 Mei. Okey, sekiranya pada perkara yang ketujuh itu kita ada bengkel ya, pentauliahan. Ini adalah cadangan kita ya. Sekiranya kita ada sedikit peruntukan ataupun ialah dalam bentuk kos ya. Uh, Sekiranya kita ada, jadi kita akan jemput tuan-tuan dan perempuan kepada peserta yang aktif lah ya, yang sudah mendaftar ini, 30 orang ini, untuk kita mengadakan sama ada di Ila ataupun di hotel selama 2 hari 3 malam ya, pada 22 hingga 24 Mei nanti. Ya, ya, untuk disebut di situ package untuk siri 1 ya. Kemudian kita akan sambung pada bulan Jun ya. Bulan Jun tu kalau tak silap saya penuh penuh setiap minggu di mana perkongsian secara online ya. Yang ada tarikh ni adalah untuk perkongsian secara online macam kita buat pada petang ini. Yang merah tu sebenarnya adalah face to face bersemuka kursus lah ya. Dan di situ kita ada data, playbook, kepimpinan dan sistem sokongan. Maknanya habislah perkongsian sehingga bulan Jun, sama ada secara online ataupun package. Dan dalam package ini juga nanti mungkin kita akan terus tunjukkan soalan-soalan tugasan portfolio yang tuan-tuan dan perempuan kena mula menyiapkannya. Dan pada Julai dan Ogos itu sebenarnya pada tempoh bulan Julai dan Ogos ini, uh, tuan-tuan dan perempuan yang menjadi peserta ini yang sedang dalam proses kita kata meninjau atau pemula tugasan itu, bolehlah ya, sekiranya uh, kita kata merancang uh, berkumpul juga ataupun sama ada secara online ataupun secara fizikal face to face atas perbelanjaan sendiri di mana-mana tempat berhampiran dengan PESI. Contohlah kalau saya di Ipoh ni, maknanya orang negeri Perak, bolehlah kita pakat di mana nak jumpa dan kita boleh bersoal jawab tentang tugasan yang kita kena siapkan ya. Itu untuk bulan Julai dan Ogos. Kemudian daripada situ, um, daripada sharing itu, kita teruskan pada bulan 8 tu juga, di hujung bulan 8 tu juga ya, kita cuba adakan sekali lagi perjumpaan yang ini juga package ya, kalau ada rezeki, dan di situ nantilah kita juga boleh berbincang untuk meninjau sejauh mana perkembangan portfolio yang dapat disiapkan, dan dalam masa yang sama kita boleh bersoal jawab apakah kekangan, cabaran, ya, masalah-masalah yang dihadapi di dalam menyiapkan tugasan itu bersama-sama dengan versi-versi yang ada ya. Jadi kita cuba dapatkan 2 kali perjumpaan atau 2 kali package untuk memantapkan uh, proses kefahaman dan juga menyiapkan tugasan tuan-tuan dan perempuan ya. Dan dicadangkanlah ya, sebenarnya proses kita ini
kalau ikutkan package ataupun program sebenar, kalau dengan Gym Night tu, dia bagi sampai 2 tahun hari tu saya. Tapi oleh kerana kekangan dari segi COVID dan sebagainya, dia lanjutkanlah tarikh penghantaran. Tapi untuk tuan dan perempuan ini, kita cubalah apa pun penghantaran tugasan saya letakkan di sini Jun 2025. Itu tentatif tarikh lah. Sebab saya membayangkan bulan Ogos, September, Oktober uh, dan tuan-tuan dan perempuan juga berada di sekolah. Jadi boleh ada banyak masa ataupun um, berbanding dengan mereka yang tidak ada di sekolah, mungkin suka sikit, tetapi kita cadangkanlah pada bulan Jun tahun hadapan 2025. Dan tadi Datuk ada sebut tentang kohort yang kedua. Dan pada masa tuan-tuan dan perempuan kohort pertama ini, dalam proses menyiapkan tugasan pada bulan Ogos ini, kita juga akan uh, membuka untuk pendaftaran kohort kedua. Dia akan ulang baliklah event itu seperti kohort pertama. Jadi maknanya bulan 8 ini yang kohort kedua yang tak terpilih di dalam 30 orang yang sudah ada di dalam aktif participant ini boleh memohon untuk masuk pada bulan Ogos nanti ya. Jadi uh, begitulah secara umumnya tentang perjalanan CIC kita ni CIC kita ini untuk 2024 dan membawa kepada pertengahan 2025. Jadi jangan bimbang, kita ada lebih kurang 6 orang lah sesi atau panel CIC bertauliah untuk membimbing tuan-tuan dan perempuan. Jangan takut, kita akan cuba laksanakan program ini dengan jayanya. Apa-apa boleh merujuk kepada kami, sama ada di dalam portal itu atau personal call pun boleh. Nombor telefon pun ada di situ. Bolehlah bertanya dan sebagainya. Jadi pada hari ini memanglah sebenarnya saya nak maklumkan sikit bahawa memang seperti kata Datuk tadi penyertaan begitu, sambutannya begitu hangat sekali sama ada secara pasif ataupun aktif. Jadi um, tahniah diucapkan kepada cikgu-cikgu semua yang datang daripada pelbagai lapisan, segenap lapisan masyarakat, tempat lokasi yang jauh-jauh pun ada tak kiralah secara aktif ataupun pasif. Tahniah saya ucapkan sekali lagi. Dan harap tuan-tuan dan perempuan uh, tidak terutama kepada yang sudah mendaftar. Untuk 30 peserta itu tidak boleh tidak kita kata miss setiap sesi. Tetapi sekiranya ada hal-hal yang tidak dapat dielakkan, tuan-tuan dan perempuan bolehlah merujuk kepada rakaman video yang disediakan oleh Cik Wani nanti Jadi itu saja untuk perkongsian berkaitan dengan perancangan. Saya menjemput yang berbahagia Dr. Haji Mustafa Abdul Majid untuk memulakan sesi pengenalan beliau. Jadi dengan segala hormatnya dipersilakan Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Zul boleh dengar suara Boleh Doktor, jelas sekali. Okey, terima kasih. Yang berbahagia Datuk Dr. Amin Senin, pengasas pengurusi CDL, pada rakan-rakan fasilitator, saya tengok tadi ada Dr. Abdul Hadi, Mak Dawi, ada Dr. Nur Azhar, Safran, yang akan berperanan sebagai fasilitator untuk kali ini dan juga sesi-sesi yang akan datang. Saya kongsikan skrin saya sekejap, Encik Zul. Okay. Silakan, Boleh, silakan. boleh nampak skrin Boleh, ni? boleh nampak dah. Skrin apa? Skrin orange. Ya, betul. Warna CDL. Jadi, uh, terima kasih kepada Datuk Dr. Amin yang telah meluncurkan program kita pada sebentar tadi. Terima kasih di atas nasihat dan juga kata semangat yang beliau telah berikan kepada kita semua. Terima kasih juga kepada Encik Zulkifli Mahyudin selaku penyelaras
program bimbingan instruksional CDL yang telah memberikan kita sedikit gambaran tentang perjalanan program kita dalam tempoh yang agak lama. Ya. Dia kata hantar portfolio pada Jun 2025 kan. Maksudnya tahun depan lah. Gitu. Dan begitu juga saya ingin ucap terima kasih kepada Cik Azwani Ahmad yang telah menyediakan kemudahan dan juga sokongan teknikal pada hari ini dan juga pada masa-masa yang akan datang. Jadi pada hari ini saya akan cuba untuk memberikan sedikit pengenalan kepada kita punya sistem pengurusan pembelajaran profesional CDL, LMS. Kita ada LMS, Learning Management System, yang akan kita gunakan di dalam program ini. Okay. Sebentar lagi saya akan bawa tuan-tuan dan puan-puan walk through sistem berkenaan, sistem yang mudah saja. Cuma nanti saya akan tunjukkanlah beberapa perkara yang mungkin nanti boleh membantu, khususnya untuk kita mencapai bahan-bahan, toolkits dan juga perkongsian-perkongsian yang akan dilakukan oleh rakan-rakan facilitator. Dan kemudian nanti saya akan cuba setelah kita melihat kita punya LMS, saya akan cuba untuk berkongsi sedikit tentang naratif bimbingan instruksional ini. Saya gunakan istilah naratif sebab saya menggunakan mungkin pendekatan yang lebih mudah untuk kita melihat nanti apakah peranan kita sebagai seorang pembimbing instruksional ataupun instructional coaches berdasarkan kepada prinsip perkongsian yang akan menjadi guiding principle yang akan membantu kita menjana guiding ideas sepanjang kita melaksanakan tugas kita ataupun peranan kita sebagai pembimbing instruksional. Saya terlupa tadi nak ucapkan selamat datang kepada semua peserta. Kepada semua rakan-rakan peserta. Ada juga dalam kalangan rakan-rakan peserta tu yang saya kenal semasa dalam perkhidmatan dahulu. Jadi untuk sistem pengurusan pembelajaran profesional CDL, saya ingat saya semak tadi hampir separuh daripada peserta yang mendaftar telah dapat masuk ke dalam sistem tersebut. Dia punya URL-nya ialah jaringan cdl.com/mypln. PLN tu Professional Learning Network. Datuk ada sebut tadi. Professional Learning Network. My Professional Learning Network. My PLN. Okay. Jadi, dalam sistem pengurusan pembelajaran profesional ini, untuk akses kepada sistem ini perlukan kepada peserta mempunyai account. Perlu ada username, ada password, sebagaimana yang dipaparkan dalam slide yang saya kongsikan itu. Ingat saya akan kongsikan portal itu. Encik Zul yang nampak Nampak, nampak InsyaAllah. portal kita Ya, punya jelas. LMS. Jelas. Okey, ini LMS kita. Saya dah apa tadi? Saya dah login awal. Okey. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan belum lagi berkesempatan untuk log masuk ke dalam LMS ini, cuma dapatkan sangat
Cik Wani telah pun kongsikan username dan juga kata laluan ya untuk akses kepada kita LMS ini. Jadi kalau kita lihat kepada paparan bila kita login saja, kita akan nampak apa yang dikata sebagai dashboard. Ini adalah dashboard. Okey, ini kita punya dashboard. Pada dashboard itu akan tertera kalender dan juga timeline. Jadi oleh kerana kita belum melaksanakan lagi apa-apa tugasan ataupun aktiviti dalam LMS ini, ah, yang tuan-tuan dan puan-puan nampak ini ialah kalender. Kalender ini nanti akan dilengkapkan dengan tarikh-tarikh yang penting yang telah dikongsikan oleh Encik Zul tadi, ya, supaya kita alert lah apa yang berlaku. Contohnya pada hari ini, kalau kita klik pada 5 Mac itu, maka dia akan paparkan aktiviti pada hari ini. Aktiviti kita pada hari ini ialah program peluncuran program bimbingan instruksional CDL. Di situ telah pun disediakan juga pautan Zoom. Jadi mungkin pada perjumpaan-perjumpaan yang akan datang, ah, tuan-tuan dan puan-puan, bolehlah ya terus login kepada LMS ini seperti yang saya paparkan tadi dan pergi kepada dashboard, klik pada tarikh-tarikh yang akan akan dikemaskinikan. Dan, kami akan kemaskinikan pada tarikh-tarikh berkenaan. Jadi bolehlah menggunakan pautan Zoom di sana. Jadi satu apa jugalah kita sengaja kita buat begitu supaya kita uh, sentiasa melazimi sistem kita ini. Cik Zoom nanti boleh apa lah kot kalau ada apa-apa dalam chat tu. Kalau perlu saya respon nanti Cik Zoom beritahu lah. Ya, ada yang tak boleh masuk tu saya Cik Wani dah maklumkan supaya tengok balik WhatsApp dan juga tu. Ada yang peserta aktif tak dapat masuk. Okey, okey. Jadi nanti minta Cik Wani untuk apa lah Ya. Itu. Saya teruskan lagi kepada rakan-rakan. Uh, untuk pergi kepada kursus kita yang telah disediakan, kita klik kepada CDL JPP ini, Jaringan Pembelajaran Profesional. Okay. Dia akan bawa kita kepada halaman ini. Ini halaman depan. Yang tadi yang saya tunjuk kata tu dia adalah dashboard. Ini adalah halaman depan. Dan kalau ada apa-apa maklumat yang berkaitan dengan kursus dan sebagainya, kita akan masukkan maklumat itu di bahagian halaman ini. Halaman depan ataupun home page bagi LMS ini. Macam contohnya ni, kita hari ini ada peluncuran program. Jadi kita telah memasukkan poster yang berkaitan pada halaman ini. Jadi nanti benda ni akan bersifat dinamik, akan berubah semasa ke semasa mengikut program. Ataupun nanti kalau ada perkara-perkara yang penting, pengumuman dan sebagainya pun kita akan letakkan di ruang homepage ini untuk LMS. Dan di bawah itu, ini adalah merupakan kursus, available courses, kursus yang disediakan untuk kita. Okay? Di situ ada sedikit kita panggil pengenalan kepada program bimbingan instruksional CDL kohort 1 ini. Dan di bawah itu ada senarai fasilitator yang akan bersama-sama kita mengenalikan sesi-sesi kita yang akan datang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan hanya perlu klik kepada butang klik to enter this course, maka kita akan dibawa ke dalam kursus, bahan-bahan kursus
yang ada yang akan kita ikuti sesi-sesinya. Okay. Kalau kita lihat bagaimana kursus itu disusun, di sini ada kita panggil apa? Kita panggil butang tajuk lah, ini panggil topik ya. Tajuk ataupun topik. Kita ada topik pengenalan, kita ada topik sesi pengenalan awal. Kalau ingat dulu pada tahun lepas kita ada membuat sesi perkongsian pengenalan kepada program bimbingan instruksional CDL ini. Ada 2 sesi. Okey. Jadi cara untuk satu lagi saya nak tunjukkan sebelah kanan bawah itu ada dipaparkan konten bagi setiap tajuk berkenaan. Klik saja pada tajuk itu, okey. Dia akan paparkan kandungan yang ada bagi tajuk berkenaan. Macam tadi saya klik pengenalan, dia paparkan kandungan yang ada pada pengenalan itu, iaitu yang berkaitan dengan hasrat pembelajaran untuk sesi kita ini dan juga kriteria kejayaan. Jadi itulah cara dia bagaimana kita nak kita nak akses kepada setiap tajuk berkenaan. Jadi hanya fokus pada tajuk itu saja. Sebab tu kita susun dia begitu rupa. Kalau nak kembali kepada paparan yang awal tadi, kita hanya klik pada ada satu kat sini kita panggil apa ni, apa istilah dia, saya lupa pula istilah ni. Okey. Jadi pautan ini kita balik pada kita punya kursus asal tadi. Kita klik dekat situ, maka kita akan kembali kepada senarai tajuk-tajuk yang telah disediakan. Contohnya kalau dalam sesi awal, kita klik saja pada sesi awal, maka dia akan memaparkan kandungan yang terdapat di dalam sesi awal. Di dalam ini adalah resource ataupun bahan yang telah disediakan untuk sesi pengenalan program bimbingan instruksional CDL. Hanya klik saja pada butang resource itu. Kalau ada gambar yang macam ni, ini adalah buku. Ini adalah halaman. Buku, halaman. Kalau kita klik pada buku, dia akan mengeluarkan paparan kandungan. Di sebelah kanan ini, kalau tuan-tuan dan perempuan lihat, dipanggil table of content. Apakah yang terkandung di dalam buku ini? Jadi kita boleh navigate ataupun kita boleh mengemudi kandungan buku ini secara satu persatu. Macam ini saya klik next button tu. Okey, klik next button tu. Dia boleh bergerak daripada satu halaman ke satu halaman. Ataupun kita nak jump to that particular page, kita hanya klik pada table of content. Katakan saya nak tengok tentang data. Saya klik saja pada data itu, 45 data, maka dia akan bawa kepada halaman berkenaan. Okey? Itu caralah bagaimana kita mengemudi ataupun kita navigate kandungan yang ada kalau yang bahannya sediakan itu dalam bentuk buku. Macam mana kita tahu buku? Kita tahu daripada apa tadi itulah. Daripada gambar apa tu. Ikon tu. Ikon buku. Kalau ini adalah ini ada panggil halaman. Kalau kita klik halaman ini, dia mengandungi rakaman video sesi yang pertama. Kita klik saja, kita akan dipaparkan kepada video rakaman yang pertama. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan nak menonton video ni, boleh klik ataupun nak
menonton di YouTube. Klik saja watch on YouTube. Ah, eh. Ah, itu cara dia lah. Bagaimana kita boleh akses kepada apa tu kandungan bahan-bahan tadi. Begitu jugalah dengan yang lain-lain lah ya. Jadi dia cara bagaimana tuan-tuan dan puan-puan boleh mencapai bahan-bahan yang telah disediakan. Okay. Jadi kalau ada di antara peserta yang uh, telah login, dia hanya boleh melihat dua saja, pengenalan dan juga sesi pengenalan awal. Sesi yang pertama tu dia belum aktif lagi. Belum, dia kita panggil hanya boleh, yang boleh lihat ni hanya facilitator saja. Nanti bila tamat saja sesi yang pertama ni dia akan aktif. Jadi tuan-tuan dan puan-puan nanti boleh akses kepada kandungan sesi yang pertama. Saya boleh buka lah. Eh? Ha. Jadi dalam tu nanti ada bahan yang berkaitan dalam sesi yang pertama. Macam ni, kalau kita tengok ikon yang begini, ini adalah merupakan kita panggil learning object. Learning object yang digunakan di sini ialah IMS, Internet Information Management System. Macam saya klik kat sini. Okay. Dia akan keluar begini paparan dia. Jadi kalau nak baca kandungan ni, kita hanya klik pada butang apa tu navigasi tu, kita akan dapat melihat kandungan bahan berkenaan. Okey. Ni konten ni pun, table of content ni pun kita boleh minimize untuk dapatkan paparan yang lengkap. Okey. Ini kita panggil siapa yang biasa apalah di teknologi panggil IMS, Information Management System. Dia ni adik-beradik dengan SCOM lah, Shareable Content Object Reference Model, untuk learning, dia panggil learning object. Okey, itu kita dah pergi kepada sesi yang pertama. Okey. Jadi nanti tuan-tuan dan puan-puan bolehlah akses. Dan satu lagi yang kita akan sediakan juga untuk para peserta yang terlibat secara aktif ini, iaitu kita panggil toolkit. Okay, kita sediakan toolkit. Toolkit ni uh, dalam bentuk bahan borang-borang yang dalam bentuk borang yang boleh digunakan nanti untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan memahami perbincangan-perbincangan yang kita jalankan. Cuma saya nak terang kat sini, toolkit ni ada 5 kategori toolkit yang akan digunakan dalam sepanjang apa kita ni, program kita ini. Detailnya itu saya akan kongsikan dalam perjumpaan yang akan datang lah. Sebab kalau saya nak terangkan semua, kita takut terlalu banyak sangat, kita pun confuse. Dia ada 5 kategori. Saya secara umumnya dia melibatkan toolkit untuk pengenalan. Kita ada 3 jenis toolkit untuk impact cycle, untuk kitaran pembelajaran. Kita ada toolkit untuk buku panduan yang disebut oleh Encik Zul tadi, playbook, the instructional playbook. Dan kita juga ada toolkit untuk penyediaan portfolio, bimbingan instruksional. Jadi kalau dengan toolkit tu nanti, insya-Allah dia dapat membantu para peserta, tuan-tuan dan puan-puan, untuk dapat menghazam, memahami dengan lebih baik bahan-bahan yang dikongsikan itu. Okay. So, itu di antaranya yang saya nak kongsikan lah. Saya ingat benda ni agak straightforward. Kita dah sediakan ada 16 sesi. Sebagaimana yang disebutkan oleh Encik Zul tadi, kita ada 16 sesi. Dan setiap sesi itu ada topiknya
yang tersendiri. Dan satu lagi, kalau tuan-tuan dan puan-puan berminat, kita pun ada sediakan buku rujukan. Nama buku rujukan dia. Ya, kalau katakan untuk pengurusan milik darjah ni, kita galak kalau nak rujuk lebih detail, boleh rujuk pada buku High Impact Instruction yang ditulis oleh Dr. Jim Knight. Okay? Jadi, kebanyakan setiap topik itu kita ada sediakan buku-buku rujukan yang boleh disemak nanti. Okay. Jadi kalau ada apa-apa apa Zul, kalau ada peserta nak bertanya ke setakat ni Okey, tentang uh, se- LMS. ya baik. Terima kasih Dr. Haji Mus. Sebenarnya persoalan-persoalan yang dinyatakan dalam chat dah dijawab oleh Cik Wani di sana. Tetapi kalau nak bertanya secara personal dalam sesi ini pun boleh juga. Terutama yang dapat masuk lah, kepada yang dapat masuk dalam sesi petang ini. Kita boleh buka juga. Boleh buka sekarang ke Dr. ni Haji? Kalau kita Boleh, nak. boleh, tak ada masalah. Kita Silakan ya apalah. tuan-tuan dan puan-puan yang nak bertanya boleh juga. Tadi sebahagian daripadanya telah pun ditanya oleh dijawab oleh Cik Wani kita ya. Dan jika ada yang lain lagi nak kepastian bolehlah Saya buka. Saya bagi masa lebih kurang dalam 2 minit kalau nak bertanya. Salam sejahtera, Doktor. Ya, Cik Ah, Rishi. saya Rishi. Okay, so Saya nampak nama tu. okay. Ini berkenaan dengan yang portal tadi kan, yang dashboard itu. LMS. Okay, so untuk yang doktor tunjuk tu ada bahan-bahan lah, tapi untuk yang kami ni belum ada lagi apa-apa bahan di situ. So akan habis selesai sesi ni akan diupload lah. Bahan tu dah ada. Nanti kami akan aktifkan saja. Oh, okay, okay, Pada okay. sesi satu. Sebab bukan apa, bukan maksudnya apa tak. Takut nanti bila kita share awal-awal, takut peserta dia banyak fokus kepada bahan tu, dia tak dengar kita punya session. Oh, okay, okay, Itu je. okay, Tak doktor. ada apa-apa yang apa pun. Kita lepas saja, habis saja nanti. Ah, After that, immediately kita akan aktifkan. You can browse the content. Content tu sebenarnya adalah untuk menyokong sesi online yang kita sedang buat. Okay, okay. Jadi elok kita fokus kepada sesi online tu dulu sebelum kita pergi untuk meneliti kandungan bahan-bahan yang telah disediakan. Sebab Kan? kemungkinan kalau boleh kami nak dapat awal supaya macam checklist tu boleh kami print dan kami letak dan buat beberapa catatan lah yang boleh kan. Ya, Sebab betul-betul. uh, Mana-mana nanti yang bahan-bahan yang kita akan sharekan lebih awal. okay, okay, thank you Kita doktor. kita maklum. Terima kasih banyak Encik Rishi. Okay. So, ada lain? Sebelum saya bergerak kepada betul lah. Saya ingat apa-apa pun nanti bila kita dah masuk ke dalam sistem ini, tuan-tuan dan perempuan nanti boleh apalah. Boleh menggunakannya dengan mudah sebab sistem ni very simple lah. Kita buat yang mudah saja. Betul tu. Ya, ada soalan Ya. lagi ke? Ada soalan lagi ke peserta? Lagi satu soalan kalau ada, saya bagi satu soalan lagi. Lepas itu, Assalamualaikum. ya. Assalamualaikum, Salam ya, doktor. sila. Saya ada tanyaan. Saya bukanlah guru sekolah. Saya pengajar lah di kolej swasta. Jadi adakah kursus ini sesuai ataupun tidak lah untuk saya ikuti? Setakat ini saya peserta aktif lah. Jadi pelajar-pelajar saya terdiri daripada pelajar peringkat diploma. Rata-ratanya diploma pendidikan awal kanak-kanak, pendidikan Islam. Jadi apa pandangan doktor? Sesuai ataupun tidak? Okey, silakan Dr. Haji Musa. Sebab nanti Siapa, lain pula kan sebab siapa guru-guru bertanya semuanya. ni? Faridah ke? Ya, saya Farida. Faridah Maktab daripada Port Dickson ke? Maaf, betul. Okey. Dia macam ni. Saya tak boleh nak kata bagus tak bagus ikut ke kan. Tapi kalau untuk apa tu, kita punya program kita ni nanti uh, dia akan melibatkan uh, selain daripada kita buat sesi perkongsian secara online bersemuka, kita ada satu sesi di mana para peserta perlu pergi ke sekolah
untuk melaksanakan bimbingan. Ha, perlu melaksanakan bimbingan di sekolah kalau kita ada akses ke sekolah lah. Kalau di tempat Puan itu ada, tak tahu ada cikgu ke tak ada cikgu, kan? Kena buat bimbingan dan nanti dalam bimbingan itu perlu menyediakan contohnya merakam bimbingan itu dalam bentuk video. Dan video itu akan jadikan bukti bahawa proses bimbingan telah berjaya dilaksanakan. Itu akan disahkan oleh apalah kita punya panel dan juga facilitator kita nanti. Agak-agak Puan ada akses tak kepada sekolah untuk bimbing guru? Setakat ni adalah insyaAllah. Kalau ada tu tak ada isu lah. Boleh lah. Boleh lah. Maksudnya boleh terlibat lah. Tak ada isu. Ha, Boleh Bagus juga insyaAllah. nanti kita dapat daripada banyak apa kan? Daripada banyak apa macam Zul kata dia latar belakang, dan itu boleh memperkayakan lagi sesi-sesi perkongsian kita nanti insya-Allah. InsyaAllah. Ha. Terima kasih Doktor. Ya, Sama-sama. mungkin Doktor, mau saya tambah sedikit kot untuk Ya, Puan Zul. Faridah. Ya, Puan Faridah, ada je? Saya. Ya, Ya, saya. okey. Puan Faridah di institusi kita kata kira swasta lah ya di luar tu, Betul. dan ia mengajar pelajar-pelajar diploma, betul? Betul. Okey, jadi nature-nya mungkin berbeza sedikit sebab kita fokus pada guru sekolah. Lepas itu Puan Farida di dalam institusi yang budak-budak diploma tu. Jadi sebenarnya macam Dr. Haji sebut tadi tak ada isu pun. Cuma saya bila Puan Farida kata pergi ke sekolah tu ada peluang untuk ada akses dengan cikgu tu, memang ada ya pergi ke sekolah bantu cikgu ke macam mana? Setakat ni tak adalah kira macam Jadi ada bagi talk macam tu je lah. oh, jadi Sekolah. tak apa. Jadi tak apa macam ni. Kalau kita boleh buat di institusi tu sendiri, macam jadi apa pun boleh berbincang dengan pihak pentadbir di apa ni Kolej Puan Faridah tu. Mungkin ada rakan-rakan sejawat yang mengajar program diploma tu yang Puan Faridah nak bimbing tu. Jadi prosedurnya tu sama macam kita buat cikgu di sekolah jugalah. Cuma berada di institusi sendiri. Itu pun Kan? menarik juga saya rasa. Ya, betul. Dr. Haji, boleh kita buat macam tu, Dr. Boleh, Haji boleh. kan? Bagus Jadi tu. dia kita boleh bantu di situ. Jadi besok lagi berkembang lah kita punya uh, coaching ni. Betul. Itu Terima pandangan kasih. saya. Okey, baik. Okey. Idea yang bagus. Jadi kita Baik. nanti dan kita punya horizon apa coaching ni lebih luas lah. Ya. Ha. Okey, Haji, kena nak sambung balik ke? Nak Okey, teruskan? saya sambung balik lah ya. Nanti kalau ada simpan soalan, boleh kemukan semula. Jadi ada juga yang belum boleh login tu nanti minta apa Cik Wani untuk apa lah ya, untuk bantu. Saya sambunglah perkongsian tadi. Ha. Ya, silakan. Maksudnya saya dah apa bantu apa tadi dedahkan sedikit tentang LMS, Sistem Pengurusan Pembelajaran Profesional, CDL. Okay. Dan pada petang ini saya berhasrat untuk memberikan sedikit pendedahan kepada para peserta tentang asas yang faktor-faktor atau keperluan yang diperlukan oleh seorang pembimbing instruksional untuk memberi sokongan profesional kepada guru-guru. Ya. Ataupun dalam kes Puan Faridah tadi rakan pendidik lah. Ya. Dan saya juga cuba untuk memberikan pengenalan sedikit sebanyak mengenai pasti langkah-langkah yang diperlukan untuk kita menguasai faktor-faktor kesalahan setiap faktor-faktor itu. Okey. Boleh betul kita betul. Supaya nanti kita nampaklah bagaimana proses bimbingan itu dapat kita laksanakan. Dan seterusnya, hari ini banyak saya berikan penekanan kepada prinsip perkongsian ataupun ada prinsip ada partnership principle. Okay, the partnership principle.
ataupun prinsip-prinsip perkongsian yang perlu dijadikan sebagai pedoman ataupun pegangan bagi setiap pembimbing instruksional. Dengan cara begitu, saya harap setiap peserta dapat menguasai perkara-perkara berkenaan sebagaimana yang dinyatakan di dalam kriteria kejayaan tersebut. Okay? Dan kalau kita lihat dalam program ini, kita ada 7 faktor kejayaan untuk bimbingan instruksional. Dia panggil 7 success factor untuk bimbingan instruksional. Jadi, saya suka untuk tuan-tuan dan perempuan melihat peranan tuan-tuan dan perempuan daripada 3 dimensi. 3 dimensi, 3 perkara. Uh, Pertama, kita tanya diri kita, siapakah kita? Sebagai pembimbing instruksional, siapa sebenarnya pembimbing instruksional itu? Itu soalan pertama yang kita tanya diri kita lah. Yang kedua, kita tanya diri kita sebagai pembimbing instruksional, apakah peranan yang akan kita lakukan? Kita nak buat apa ni kalau kita menjadi seorang pembimbing instruksional? Okay? Dan soalan yang ketiga ialah, di mana kita akan berperanan? Macam tadi dah timbul isu tadi kan. Kita ada kat sekolah ke, dekat institusi kita dan sebagainya. Itu akan banyak menentukan siapakah kita sebagai seorang pembimbing instruksional. Kalau kita lihat di situ, kita ada 7 faktor. Okay? Untuk menjawab soalan siapakah kita, maksudnya ada 3 faktor. Faktor yang pertama ialah dia panggil perkongsian. Jadi kalau kita nak berjaya dalam melaksanakan bimbingan instruksional ini, kalau kita ingin berjaya sebagai seorang pembimbing instruksional, kita mesti mengamalkan prinsip perkongsian. Mesti berasaskan kepada perkongsian. Nanti saya akan terangkan dalam slide yang akan datang apa maksud perkongsian itu. Dia tak sama dengan pendekatan yang bersifat top down. Top down. Kita punya pendekatan yang lebih bersifat partnership. Kita bersifat partnership. Saya akan gunakan istilah rakan pembelajaran. Kita gunakan istilah rakan pembelajaran lah Encik Zul. Nampak lebih apa lagi? Ya, Lebih betul. mudah nanti. Betul. Ya. Yang kedua, kita perlu ada kemahiran berkomunikasi. Sebab kita nak berhubung nanti melalui cara kita berkomunikasi. Bila kita jumpa dengan, kalau yang kita bimbing itu guru di sekolah, bagaimana kita nak berkomunikasi dengan guru berkenaan. Jadi nanti faktor komunikasi ini akan banyak mempengaruhi kualiti bimbingan kita. Siapakah kita itu kan? Jadi seorang pembimbing instruksional perlu merupakan seorang komunikator yang bagus, yang baik, yang boleh berkomunikasi dengan baik. Dan faktor yang ketiga ialah dari segi kepimpinan. Jadi seorang pembimbing, kita perlu ada kualiti kepimpinan. Kita ada 2 dimensi kepimpinan nanti yang kita akan bincangkan. Pertama, kita perlu memimpin diri kita sendiri. Itu kalau biasalah kan. Kalau kita tak boleh pimpin diri kita, macam mana kita nak memimpin orang lain? Jadi yang kedua ialah bagaimana kita boleh memimpin orang lain. Jadi kita ada 2 dimensi itu yang kita akan bincangkan secara lebih detail. Dan untuk menjawab soalan apakah peranan anda ataupun peranan kita sebagai seorang pembimbing instruksional,
kita mesti melaksanakan proses bimbingan. Perlu melaksanakan proses bimbingan. Ini kita akan bincang apa yang disebut sebagai kitaran bimbingan. Bimbingan ni ada dia punya cycle. Ya? Kitaran bimbingan. Yang kedua, daripada proses bimbingan itu, sudah tentulah kita nak melihat sama ada bimbingan yang dilaksanakan itu berkesan ataupun sebaliknya. Jadi kita perlu ada data yang menjadi bukti sejauh mana proses bimbingan itu telah dapat membantu guru-guru kita melaksanakan tugas mereka sebagai seorang guru di bilik darjah. Dia akan ada data lah. Okey. Dan seterusnya ialah untuk kita membimbing dengan berkesan, kita perlu ada panduan. Setiap kita perlu menyediakan apa yang dinamakan sebagai buku panduan instruksional. Dalam bahasa Inggeris disebut sebagai instructional playbook. Instructional playbook. Jangan risau. Buku ni kita akan sediakan secara kolektif. Maksudnya kita nanti tuan-tuan dan puan boleh buat satu pasukan dalam kalangan peserta ini nanti. Bolehlah dalam pasukan itu sama-sama membangunkan buku panduan berkenaan. Dia ada dia punya apa tu, struktur dia, kandungan dia. Itu akan dibincangkan dalam sesi-sesi yang akan datang. Dan yang akhir sekali ialah di mana saja kita ingin berperanan sebagai pembimbing instruksional, kita tidak boleh berjaya kalau tidak ada sokongan daripada sistem. Sokongan daripada sistem itu termasuklah kepimpinan, organisasi yang kita, kalau guru, kalau di sekolah, kepimpinan sekolah kan ya. Jadi kita perlu ada maksudnya sokongan daripada sistem yang di mana kita berada. Ini nanti kita akan kita ada sesi untuk membincangkan bagaimana kita boleh meraih sokongan sistem ini dalam melaksanakan bimbingan instruksional itu nanti. Okey. Jadi saya ingat dengan cara begini kita boleh nampaklah kaitan peranan kita sebagai seorang pembimbing instruksional dengan 7 faktor kejayaan yang telah pun dibuat kajian dalam tempoh yang agak lama oleh Jimnet, dalam tempoh hampir lebih 20 tahun. Beliau membuat kajian tentang 7 faktor kejayaan bagi bimbingan instruksional ini. Okey. Jadi saya sengaja buat dalam bentuk yang begini, senang kita nak kaitkan dengan diri kita. Tapi kalau kita lihat hanya begini saja, okey, kita kata faktor kejayaan, tapi di mana sebenarnya peranan kita itu agak apa sikit lah. Tapi secara umumnya inilah dia faktor-faktor yang disenaraikan. Dan dalam ketujuh-tujuh faktor tadi, faktor kejayaan itu, okey, ada satu faktor yang akan menjadi tunjang ataupun akan menjadi pedoman kepada semua pembimbing instruksional, iaitu dipanggil prinsip perkongsian. Jadi hari ini saya akan cuba memberikan fokus kepada prinsip perkongsian ini. Okey. Dalam prinsip perkongsian ini dia ada 7 prinsip. Okey, ada 7 prinsip. Jadi 7 faktor. Ini 7 prinsip. Jadi apakah falsafah yang ada di dalam perkongsian itu? Ianya digambarkan oleh ketujuh-tujuh prinsip ini. Yang pertama ialah equality ataupun kesaksamaan. Jadi kalau kita dapat mengiktiraf bahawa semua ataupun ada bahawa guru yang kita bimbing itu, ya,
kita ni tak lebih pun daripada mereka. Kita ni sama, setara lah istilah yang kita gunakan lah, setara. Maksudnya kita meraihkan prinsip kesaksamaan itu. Kita tak nak cikgu-cikgu menganggap kita ni lebih superior. Kita bukan pendekatan, sebab tu kita kata tadi, pendekatan kita agak berbeza daripada pendekatan top down. Pendekatan kita ni lebih bersifat rakan pembelajaran, rakan kongsi, spesifik lagi rakan pembelajaran. Kita sama-sama belajar. Okay? Kita belajar daripada guru, okay? Dan guru tu mungkin dia belajar juga dengan kita. Okay, itu prinsip yang pertama. Yang kedua ialah pilihan. Yang ketiga suara. Pilihan ni ialah choice. Siapa yang buat pilihan nanti dalam sesi bimbingan itu, ya. Kemudian suara. Kita memberikan guru-guru itu suara. Mungkin ada yang suaranya tidak begitu didengari, ya kan, tidak diraikan. Suara-suara guru kita ni sebenarnya banyak idea-idea, tapi oleh kerana suaranya itu tak diraikan, mungkin dia hanya simpan untuk diri dia saja. Jadi sayanglah kan. Jadi kalau kita dapat fokus yang ini nanti, insya-Allah, jadi guru-guru kita sudah ada suara, sudah ada pilihan. Dan kita akan banyak terlibat dalam sesi-sesi perbualan nanti dengan guru itu menggunakan pendekatan dialog. Ya, pendekatan dialog. Bila dialog ni maksudnya ada dua hala. Ya, ada dua hala. Dua-dua pihak tu boleh memberikan pendapat, boleh berbincang. Ha. Yang seterusnya ialah amalan refleksi. Refleksi ni dia sebenarnya satu komponen ataupun elemen yang sangat penting dalam pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran profesional. Ya, sebab tu semalam saya bincang dengan Cik Zul, refleksi ini kita biasa kita ingat nama Donald A. Sean. Donald A. Sean. Dia sebut tentang reflection on action, reflection in action, reflection for action. Jadi nanti bagaimana nanti dalam proses bimbingan tu nanti kita akan bersama-sama dengan guru-guru melaksanakan refleksi. Sama refleksi itu ke atas tindakan yang telah dilakukan ataupun refleksi itu terhadap tindakan yang sedang dilakukan dan juga refleksi terhadap apa yang akan kita lakukan dalam bentuk perancangan. Ya. Dan yang seterusnya ialah praksis. Praksis ini mungkin satu yang baru, okay? Istilah baru. Saya peringkat awal-awal dulu pun tak faham apa dia praksis. Praksis ni maksudnya kita bersama-sama dengan guru, okay, cuba untuk mengaitkan apa juga yang kita bincangkan itu dengan realiti. Kita berbincang sesuatu yang boleh kita laksanakan, sesuatu yang boleh kita operasikan. Kita tak bincang benda-benda yang terawang-awang dalam bentuk konseptual ke tidak. Kita banyak membincangkan sesuatu dalam bentuk yang boleh kita zahirkan dalam bentuk aktiviti. Boleh dilaksanakan. Boleh dilaksanakan. Dan yang akhir sekali ialah prinsip timbal balik ataupun reciprocity. Saya gunakan istilah mudah je lah nak faham timbal balik ni. Timbal balik ni maksudnya kita akan menuai apa yang kita tanam. Kan? Kalau kita nak tuai padi, kita kena tanam padi lah. Kan? Kalau kita nak tuai padi, tapi yang tumbuh lalang, macam mana kita nak dapat padi? Itulah. Ya, maksudnya kita akan dapat apa yang kita usahakan. Kalau kita berusaha sungguh-sungguh, insya-Allah kita akan dapat hasil yang baik. Jadi apa yang kita buat bergantung kepada usaha yang kita lakukan. Ini dirumuskan dalam satu jadual yang mudah saja. Kan nanti tuan-tuan dan puan-puan kalau berminat boleh melihat
buku-buku yang dikemukakan oleh Jim Knight 2007, buku awal dia. Buku awal ni berkaitan dengan instructional coaching. Buku pertama yang beliau tulis tentang instructional coaching. Kemudian buku tentang apa ni, the high impact instructional practices. Okay. High impact instructional practices, buku 2013. Dan pada 2017 beliau menulis buku The Impact Cycle. Jadi dia konsisten menyatakan tentang prinsip perkongsian ini, iaitu partnership, iaitu kesaksamaan, okay, pilihan, suara, dialog, refleksi, praksis yang telah saya sebutkan tadi. Ayat yang digunakan situ ialah guru harus menerapkan pembelajaran mereka terhadap amalan kehidupan sebenar dalam bentuk realiti. Dia belajar benda tu, dia dapat gunakan perkara tu dalam realiti dia sebagai seorang pendidik. Okay. Yang timbal balik itu, reciprocity itu ialah pembimbing instructional. PI itu ialah pembimbing instructional. Perlu berusaha bersungguh-sungguh lah untuk mendapatkan hasil yang baik. Okay. Jadi untuk sesi kali ini, saya cuba meletakkan apa yang saya namakan sebagai naratif bimbingan instructional. Naratif ni maksud satu cerita, penerangan yang mudah untuk tuan-tuan dan puan-puan fahami. Setiap satu prinsip tu saya dah tulis dalam bentuk naratif. Jadi pembimbing instructional bekerjasama dengan guru sebagai rakan pembelajaran. Sebagai rakan pembelajaran. Learning partner. Okay, learning partners. Kenapa? Kita ingin membantu mereka untuk mengamalkan amalan-amalan profesional yang diperolehi daripada penyelidikan dan sebagainya itu ke dalam pengajaran mereka. Jadi kita kena selalu ingat dalam pemikiran kita bahawa peranan kita ialah untuk membantu. Dan siapa yang kita nak bantu ni ialah kita punya rakan pembelajaran. Apa yang kita nak bantu, kita cuba kaitkan, kita cuba untuk kita panggil advocates, kita cuba melihat kepada kualiti pengajaran. Kita cuba kaitkan dengan sebab tu nanti dalam ketika kita menyediakan buku panduan instructional tu yang kita kata playbook tadi tu, di sanalah nanti kita akan kena pasti strategi-strategi pengajaran yang mempunyai, dia panggil evidence base, berasaskan kepada kajian, berasaskan kepada dapatan-dapatan yang autentik yang boleh membantu meningkatkan kualiti pengajaran guru. Dan seorang pembimbing instructional, seorang komunikator yang mahir, boleh berkomunikasi seperti yang kita dah sebutkan tadi. Kita juga seorang yang boleh membina perhubungan. Okay? Kita mudah didekati, mudah didampingi. Okay? Kita juga mempunyai kemahiran komunikasi yang baik. Kita mengamalkan apa yang kita kata empathy. Kita mengamalkan apa yang dikatakan sebagai kita suka mendengar, listening. Okay? Dan kita membina hubungan yang saling percaya, mempercayai. Trust. Dan pembimbing instructional juga menggalakkan dan menyokong refleksi. Dia sebenarnya, naratif ni akan menggambarkan prinsip-prinsip apa yang saya dah bincangkan tadi. Okay? Semua ni nanti boleh diakses di dalam LMS. Saya dah buat letakkan dalam LMS. Jadi kita tengok naratif untuk kesaksamaan. Kesaksamaan maksudnya pembimbing instructional dan guru adalah rakan pembelajaran. Itu yang kita katakan kesaksamaan. Maksudnya kedua-dua pihak, pembimbing dan juga guru yang dibimbing saling belajar antara satu sama lain.
Ya. Jangan kita pula kita anggap kita ni lebih baik daripada guru yang kita bimbing tu, kita tak mahu mendengar. Kita tak ada kesediaan untuk belajar daripada dia. Jadi kita perlu lebih, apa kita panggil, dalam dalam Islam kita panggil tawaduk lah, humility kan. Kita merendahkan hati kita, kita mendengar. Kadang-kadang kalau cikgu itu ada masalah, kita sebenarnya belajar bagaimana menghadapi masalah-masalah yang sedang dihadapi. Bukan mudah sebagai seorang guru ni. Okay? Jadi kita selalu mengingatkan diri kita bahawa guru itu adalah setara dengan kita. Okay? Dan juga kita benar-benar percaya kepada guru itu. Bahawa pemikiran, kepercayaan setiap guru adalah berharga. Kita menghargai guru-guru berkenaan. Ini ada nilai yang kita panggil tentang dignity lah. Cikgu kita ni dia ada dignity. Dia ada harga diri. Jadi kita menghargai dia sebagai seorang guru, seorang rakan. Rakan pembelajaran. Rakan pembelajaran. Okay. Begitu juga sebab tu kita mendengar suara guru dengan niat untuk belajar. Kita kena ada pasang niat tu dalam hati kita tu. Saya pergi ke sekolah ni untuk bimbing cikgu A ni. Saya nak belajar dengan cikgu A ni. Mungkin ada perkara-perkara yang boleh kita pelajari. Okey. Benar-benar kita cuba untuk memahami. Kemudian kita bagi maklum balas. Kita tak ada niat nak memujuk ke, kita nak appeal ke, dia tak ada. Semuanya itu adalah atas dasar kita belajar antara satu sama lain. Itu naratif untuk kesaksamaan. Kemudian kita ada naratif untuk pilihan. Semasa sesi perkongsian itu nanti, seseorang individu tidak membuat keputusan untuk orang lain. Jangan sekali-kali kita membuat keputusan untuk guru, biar dia yang buat keputusan. Okey? Paling jauh pun kita buat keputusan bersama lah. Kita paling jauh kita boleh pergi, kita membuat keputusan bersama secara kolaboratif. Tapi jangan sesekali kita buat keputusan peribadi kita untuk guru berkenaan. Itu dia dah melanggar naratif pilihan tadi. Jadi guru harus mempunyai pilihan mengenai apa dan bagaimana mereka belajar. Okey? Bagi pembimbing instruksional, pilihan guru adalah tersirat dalam cara kita berkomunikasi berkaitan dengan kandungan. Kandungan ni maksudnya konten. Kalau kita guru itu mengajar, katakan bahasa, mengajar sains, mengajar matematik dan sebagainya, dalam perbincangan tu kita boleh nampak pilihan-pilihan yang tersirat, yang mengapa guru itu melakukan perkara-perkara tersebut. Setakat yang mungkin, proses yang digunakan untuk mempelajari kandungan itulah. Dan satu lagi ialah kita tidak melihat ia sebagai tugas mereka untuk bukan tugas kita sebagai pembimbing instruksional untuk membuat guru itu berfikir. Kita nak dia fikir macam kita fikir. Okey, jangan buat begitu. Biar dia secara berperingkat-peringkat, hasil daripada kita punya perbualan itu mendorong dia untuk membuat keputusan. Dan untuk dia membuat keputusan sebenarnya kena fikirlah. Dia kena fikirlah kalau dia nak buat keputusan. Itu naratif untuk pilihan. Kemudian kita ada naratif untuk suara. The teacher's voice. Suara guru. Okay. Dia kata kat situ semua individu dalam perkongsian mempunyai peluang untuk menyatakan pandangan mereka. Maksudnya dua pihak boleh keluarkan pendapat. Boleh memberi pendapat pembimbing dan juga guru yang dibimbing. Kan? Boleh memberikan pendapat. Sebab tu itu berbeza sedikit dengan pendekatan yang lain. Dialog ni maksudnya kedua-dua pihak tu ada peluang untuk memberi pendapat
untuk bersuara. Ah. Jadi faedah utama perkongsian ialah setiap individu mempunyai akses kepada banyak perspektif. Okay? Dan bila kita berbual itu, berbincang dengan guru itu, kita akan banyak uh, melihat pilihan-pilihan, dimensi-dimensi yang mungkin selama ni kita tak nampak. Kan? Mungkin kita nampak secara satu sudut, tapi bila kita bincang guru tu akan mengemukakan banyak lagi sudut-sudut yang lain yang mungkin boleh membantu kita untuk membantu dia, untuk membimbing dia. Okey? Itu dari segi apalah. Jaga bagaimana kita meraihkan suara guru. Dan yang seterusnya ialah dialog. Okay? Saya cepat sikit lah, dah pun hampir tamat masa ni. Dialog iaitu pembelajaran profesional harus memberdayakan dialog yang tulen. Memberdayakan maksud empower. Saya gunakan istilah memberdaya, memberikan dia daya. Empowered. Dia akan mewujudkan satu dialog yang tulen. Tulen ni maksudnya yang tulus, yang telus dan yang tulus. Okey? Tulus dan telus itu penting. Sebab nanti daripada dialog yang telus dan tulus itulah akan membangunkan, yang akan membina, kita panggil, kepercayaan ataupun trust. Jadi kita tak ada kecenderungan dalam perkongsian itu untuk mengawal, untuk membuat ketetapan-ketetapan tertentu dan untuk menguasai, tidak. Jadi kita akan lebih, dengan cara itu, dialog itu akan jadi lebih tulen lah. Jadi jangan kita cuba untuk buat ketetapan, kita cuba untuk menguasai perbualan, kita cuba untuk mengawal dan sebagainya. Sebab idea dari perbualan itu nanti akan dapat meneroka banyak pemikiran-pemikiran yang lebih, mungkin yang baik, pilihan-pilihan yang lebih banyak dan sebagainya. Okay, cuba mengelakkan manipulasi, okay, daripada perbualan, khususnya bila kita fokus kepada kandungan. Bila saya sebut kandungan ni ada kaitan dengan subjek matter, okay, konten ataupun mata pelajaran yang diajar oleh guru berkenaan. Okay. Dan seterusnya itu ialah refleksi. Refleksi ini adalah merupakan satu bahagian penting dalam pembelajaran profesional. Okay. Sebab tu kalau ikut Sean itu tadi, dia kata kebanyakan guru-guru yang novice teacher, dia banyak menggunakan dia panggil reflection on action. Bagi guru-guru yang lama, yang tingkat mastery, dia banyak menggunakan reflection in action. Okay? Tapi apapun, beliau mencadangkan supaya kita memberikan fokus lebih kepada reflection for action. Maksudnya kita melaksanakan refleksi pada peringkat perancangan lagi. Kalau dalam mengajar, sebelum mengajar tu, ketika kita mereka bentuk aktiviti ataupun tugasan untuk anak-anak, untuk murid kita, di situ proses reflection sedang berlaku. Okey. Jadi salah perkara yang disebut kat sini juga ialah supaya kita menghormati profesionalism rakan pembelajaran. Okay? Dan kita cuba untuk memberikan maklumat yang mencukupi. Di sini nantilah yang peranan apa tu tadi, peranan buku panduan itu. Kalau kita tak ada maklumat yang mencukupi tentang strategi-strategi yang mungkin guru-guru dia kata saya nak gunakan pendekatan inquiry contohnya. Jadi kita perlu ada satu bahan yang lengkap berkaitan dengan kaedah inquiry. Kan? Jadi itu penting untuk menjadikan proses
bimbingan itu bermakna. Okay? Dan satu lagi elemen yang penting dalam refleksi ini ialah berfikir secara apa dia panggil istilahnya ialah critical thinking. Dia bersifat critical. Dia tak akan menerima sesuatu itu secara bulat-bulat, tapi dia akan fikir secara kritikal. Supaya nanti bila dia membuat keputusan, keputusan yang dia ambil itu adalah keputusan yang sesuai dengan apa yang diperlukan oleh mereka. Sebab itu di dalam sesi seorang pemikir yang reflektif itu, mereka bebas membuat pilihan sebab dia bersifat kritikal. Sama dia nak menerima atau untuk menolak sesuatu idea. Okey? Dan yang kedua akhir ni ialah tentang praksis. Ya. Praksis guru hendaklah mengaplikasikan pembelajaran mereka. Pembelajaran ni dalam sesi perbualan, sesi bimbingan, dalam kitaran bimbingan itu. Ya. Pada sesi kenal pasti, sesi belajar, sesi meningkatkan tu, proses pembelajaran berlaku. Dan apa yang penting ialah apa yang mereka belajar itu dapat dikaitkan dengan realiti dan dapat dipraktikkan. Okey? Okey? Dan sebab itu disebut bahawa perkongsian harus memulihkan individu mempunyai pengalaman yang lebih bermakna. Dalam hubungan perkongsian, makna, apa maksud yang bermakna tu? Makna timbul apabila orang merenung idea, seseorang itu merenung idea dan kemudian mempraktikkan. Maksudnya sesuatu itu yang dikata bermakna itu sesuatu yang boleh dioperasikan, boleh dilaksanakan, boleh dipraktikkan. Dia tak terawang-awang, ya. Dia tak grounded. Gitu Itu maksudnya praksis. Dan yang akhir sekali ialah timbal balik. Timbal balik ya. Timbal balik ni pembimbing instruksional harus mengharap untuk mendapat sebanyak yang mereka berikan. Maksudnya kalau kita bagi sikit, kita akan dapat sikit. Kalau kita bagi banyak, insya-Allah kita akan dapat banyak. Jadi manfaatnya itu banyak bergantung kepada apa yang kita sumbangkan. Ya. Sebab itu dalam kita melaksanakan bimbingan itu kita cuba semampu yang mungkin untuk membantu guru-guru kita meningkatkan kualiti pengajaran. Walaupun nanti kita akan dapat lihat ada kelemahan, ada kekuatan, ya. Sebab daripada pengalaman ketika membimbing guru-guru ni, saya dapati ada guru-guru kita tu memang bagus. Cuma ada aspek-aspek tertentu saja yang dia mungkin kurang arif ataupun dia kurang peka. Bila kita bagi cadangan kat situ, dia buat dan kita dapati kualiti pengajarannya sangat baik, sangat berkualiti. Saya ingat saya berhenti setakat tu Zul. Dah 4:29 ni Okay. Jadi bahan-bahan ni semuanya nanti boleh dicapai dalam LMS. Tengok dalam sesi 1. Cikgu-cikgu klik pada sesi 1. Tuan-tuan klik pada sesi 1, nanti dia akan keluarkan bahan-bahan yang saya bincangkan tadi. Saya serahkan balik kepada Encik Zul. Kalau ada Baik. ada tambahan daripada rakan-rakan PSC yang lain pun boleh. Okey, baik. Boleh dengar ke suara Ji? Boleh. Okey, baik. Cuma video je tak dapat keluar di sini. Menggunakan laptop anak. Tadi saya punya tu dah habis baterinya, charger ni dah tinggal kat sekolah tadi. Okey, baik. Saya harap boleh dengar bunyi suara saya ni. Terima kasih sekali lagi pada Dr. Haji Mustafa di atas perkongsian yang sangat jelas. Bagi saya dah beberapa kali tengok ni Haji punya explanation tu very clear. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan yang hadir juga memahami setiap aspek yang dibincangkan. Mungkin sebelum kita tamat, kalau ada soalan, saya buka 1-2 soalan jika ada. Silakan. Tak ada ke? Semua faham ke? Okey.
tadi Ajimul dah tunjukkan macam mana kita nak beroperasi dengan moda ataupun portal kita tu ya. Tuan-tuan boleh daftar. Selepas ini nanti Dr. Ajimus akan aktifkan bahan-bahan yang dikongsikan. Jadi bolehlah tuan-tuan pun pernah explore. Jadi ini sebagai satu permulaan ya. Jadi sebenarnya untuk apa yang disampaikan oleh Dr. Haji Mus tadi, 7 perkongsian kejayaan, faktor kejayaan itu sebenarnya perlu dipahami kesemuanya sebab dia itu nanti memberi gambaran tugasan kita tu nanti akan merujuk kepada 7 prinsip perkongsian ini ya, faktor kejayaan ini. Jadi baru pertama iaitu the partnership principle ya. Jadi saya mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan sudah menguasainya, sila explore balik bahan-bahan itu. Boleh bertanya, boleh berbincang dengan kawan tentang sesi pertama ini ya. Jadi dah nampak dah ya apa kita punya, siapa diri kita, who am I tu, di mana lokasinya dan apa peranan kita. So 3 perkara itu jangan lupa sebab ketiga-tiga perkara itu sebenarnya merujuk kepada the 7 factors success criteria itu ya. Jadi sebelum saya akhiri sesi ini sebab tak ada soalan pun Ada lagi satu ya. soalan tu Zul. Ada soalan ya, di mana? Dia kata bagaimana guru dapat meningkatkan praksis. Oh okey, silakan. Bagaimana guru dapat meningkatkan praksis. Ya. Maksudnya kalau kita punya sesi perbualan dengan guru, selalu kita kaitkan dengan benda yang realistik lah, benda-benda yang berkait dengan kehidupan sebenar. Sebab tu dalam satu peringkat awal kitaran bimbingan itu, dia kata mengenal pasti. Okay? Mengenal pasti itu maksudnya kita dapat memahami realiti semasa. Bila kita ada realiti semasa, kita tahu realiti semasa, daripada realiti semasa itulah nanti proses perbualan itu akan dijalankan. Jadi kita maksudnya berpijak di bumi yang nyata lah. Kalau ikut Jim Knight, dia kata you stand on the solid ground. We must stand on the solid ground. Maksudnya berpijak di bumi yang nyata. Jadi jangan kita terawang-awang gitu kan. Jadi dia tak banyak dia belajar. Kalau kita faham realiti semasa, dia panggil apa istilah tu tu? Current reality. The current realiti semasa, maka perbualan kita itu akan cuba di sekitar realiti itu. Jangan pergi perkara-perkara yang terlalu konseptual, menyebabkan guru-guru dia rasa macam dia kata tak, dia susah nak menterjemahkan idea-idea yang kita bualkan dengan guru itu dalam bentuk amalan. Fokus kepada, saya suka menggunakan istilah, saya dengan Datuk suka menggunakan istilah perkara-perkara yang boleh dioperasikan. Operationalize ideas. Sebab tu kita ada dikatakan sebagai guiding principle. Kita ada guiding idea. Jadi guiding idea dan guiding principle tu nantilah yang akan dapat menjadikan kita more realistik lah. Dan saya dah aktifkan resource dalam LMS, jadi orang boleh akses lah dalam bahan untuk sesi 1. Dah boleh rujuk dah di sana ya. Dah aktif lah. Nanti boleh tengok di sana. Cuma kepada yang bertanya tadi, Dr. Haji dah bercakap, dah memaklumkan bagaimana sebenarnya untuk nak dapatkan kefahaman yang lebih jelas, yang jitu, nanti bila sampai kepada the impact cycle besok, barulah benda-benda ni nanti tuan-tuan akan nampak ya bagaimana proses itu berlaku. Macam mana nak tingkatkan praksis guru-guru tadi ya. Don't worry, ikut je sesi ni dulu insya-Allah. Ya, nanti kita akan nak sampai ke tahapnya, ke tempatnya tu. Okey, ada lagi soalan kalau dalam chatting ke mana ke? Kalau tak ada? Kalau ada? Okey, tak ada ya? Okey, kalau tak ada, Dr. Haji, kita tamatkan sesi pertama kita pada petang ini. Terima kasih banyak di atas sokongan. Apa link kehadiran dah share ke?
So, ambil gambar lu kot. Ah, Tak Wani ambil gambar, lepas kita saya. buka video. Ya, boleh. Kita ambil gambar Wani untuk kita punya rekod, kita punya dokumentasi. Dalam kereta pada hebat betul. Puan Nur Faizah ni dalam kereta dia. Itulah orang nak belajar kat mana-mana boleh belajar. Hmm. Okey, kalau semua dah bersedia, saya ambil muka surat pertama. Ready? 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Freestyle. 1, 2, 3. Okey. 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 Terima kasih Cik Wani. Sama-sama Cik Zul. Ya, baik. So kalau begitu kita tamatkan sesi ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Haji Mud atas perkongsian sesi pertama, dan juga terima kasih tidak terhingga kepada founder kita CDL ya, Dr. Berbahagia Datuk Amin, masih setia di sana ya, segar lagi nampaknya. Dan juga rakan-rakan juruteknik khususnya Cik Wani ya, rakan-rakan PESI yang hadir, yang dapat hadir, seterusnya ya, peserta-peserta tak kira aktif atau yang pasif, anda telah hadir begitu ramai tadi ya, saya ingat dalam 100 sampai 100 juga ya. Apapun, selamat maju jaya dan teruslah berhubung di dalam portal itu jika ada apa-apa masalah. Dan tuan-tuan dan perempuan, sebenarnya penyahut cabaran kepada usaha kita guru bantu guru itu, cikgu bantu cikgu. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Jumpa lagi. Waalaikumsalam. Salam, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Okay.